Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan hidayahnya serta diberikan kekuatan kepada kita, maka dapatlah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini giliran kuliah takmir dari surau As-Sa'adah, Departemen Rakyat Taman Impian Ehsan Balakong, masih lagi dalam perbincangan Al-Hadithul Awal berkenaan dengan niat. Daripada kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama, uraian berkenaan dengan orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sambungannya daripada minggu yang lalu, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Baik, tuan-tuan yang hormati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya ialah dengan kita mengikuti majlis-majlis ilmu ataupun berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sambungannya marilah sama-sama kita melihat dan menghayati maksud hadis yang telah dibacakan tadi. Uraian berkenaan dengan maksud niat orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tiap-tiap seseorang mendapat balasan menurut apa yang ia niatkan. Maka dinyatakannya pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur strategi dakwahnya, baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan kerana baginda takut, bukan kerana baginda keseorangan, bukan kerana baginda rasa tidak mampu untuk menyampaikan dakwah. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam
mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Surah At-Taubah ayat 20. Mereka yang beriman dan berhijrah. Mereka yang beriman dan berhijrah lah kamu dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta dan diri kamu, sesungguhnya adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang faiz, orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke Madinah adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas, semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sudah tentulah orang yang melakukan amal ibadah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat balasan dan ganjaran yang sebaik-baiknya di hari akhirat nanti. Walaupun sekecil-kecil kebaikan yang kita lakukan itu dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membalas dengan balasan yang baik. Dan sekecil-kecil keburukan yang kita lakukan, pasti di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang buruk. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Ada juga yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan maksud agama. Dia maksud lain selain daripada maksud yang diperintahkan. Tetapi dia hijrah juga, dia bergerak juga. Dia berpindah juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksudnya bukan kerana agama. Malah hijrahnya untuk kepentingan pribadinya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan Rasul dalam sabdanya, iaitu barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Maksudnya orang yang berhijrah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana selain daripada itu, kerana dunia, maka ia akan memperolehinya. Atau dia berhijrah kerana perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka dia akan dapat kahwin dengan perempuan tersebut. Sebagaimana yang berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah kerana seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ni dia bukan nak pun kepada lelaki tersebut, tetapi oleh kerana dia nyatakan syarat kepada lelaki tersebut, kalau kau nak kepada aku, maka naklah ikut sama-sama berhijrah. Maka oleh kerana dia nak kepada wanita tadi, dia turut sama berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat kerana untuk mengahwini perempuan tersebut. Lalu
sahabat-sahabat yang lain menggelarkan kepada sahabat yang kahwin dengan Ummu Qais ni, iaitu Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Ummu Qais ni wanita yang bersama hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Allah, dia hijrah tadi bukan kerana Allah dan Rasulnya, kerana wanita tersebut, maka dia akan dapatlah wanita tersebut dan dikahwininya, maka dia diberi gelaran Muhajir Ummu Qais. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, terlihat lagi pengertian hijrah. Apa arti hijrah? Arti hijrah menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan. Semata-mata meninggalkan. Dan artinya menurut istilah yang dikehendaki pada hadis tersebut ialah meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan risalah agama Islam. Ini pengertian hijrah dari segi istilah, meninggalkan negeri Mekah berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam. Jadi Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah bukan kerana Nabi takut ditindas, bukan kerana Nabi takut ditindas oleh kaum Quraisy. Bahkan Nabi berpindah adalah untuk mengatur strategi bagaimana untuk menyebar luaskan dakwah Islamiyah kepada umat. Nabi berdakwah untuk menyebarkan dakwah Nabi, maka Nabi meninggalkan negeri Mekah, negeri kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana Nabi tidak cinta negeri Mekah. Nabi cinta, Nabi sayang negeri Mekah. Ada disebutkan dalam hadis yang lain, maksudnya Nabi kata, aku cintai Mekah. Kalaulah bukan kerana penduduk Mekah mengusirku, menghinaku, maka aku tetap akan berada di Mekah. Ini maksud dalam hadis yang lain. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud hijrah, saya ulangi, berpindah dari Mekah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan waktu itu. Dan adapun pengertian yang umum yang berlaku pada setiap masa dan zaman, iaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan yang disukainya. Ni. Jadi pengertian umumnya, tuan kitab disebut, iaitu berpindah ataupun meninggalkan dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala kepada melaksanakan segala yang diperintah. Sebagai contohnya, meninggalkan perbuatan tidak sembahyang kepada melaksanakan sembahyang. Maka itu dikatakan hijrah juga. Meninggalkan perkara yang buruk dan kembali kepada perkara melaksanakan perkara yang baik. Itu pun dikatakan hijrah juga. Meninggalkan maksiat, kembali kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dikatakan hijrah juga. Kalau terlihat hari ini, ramai orang sebut hijrah. Kalau terlihat, banyak di kalangan artis yang berhijrah. Maksud hijrah tadi daripada tidak berhijab kepada berhijab. Alhamdulillah. Inilah pengertian hijrah
dan hakikatnya yang meliputi segala macam hijrah yang dituntut Islam kepada seorang. Islam menuntut kepada kita supaya kita ni berhijrah, yakni melaksanakan perkara yang meninggalkan perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Meninggalkan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan baik. Iaitu hijrah dengan perkataan, perbuatan dan hati. Ini yang disuruh, perbuatan kita. Hijrah daripada perbuatan yang suka mencuri kepada perkara yang tidak mencuri. Suka perbuatan, perkataan, suka membicarakan orang lain, berpindah kepada mempersoalkan, membicarakan kesalahan diri sendiri. Dan kemudian hati. Hati ini niat untuk berpindah, berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara yang baik, perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang dengan perkataan maupun dengan yang lainnya. Yakni tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu sama ada dengan perkataan maupun dengan yang lainnya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang disebutkanlah hadis sudahlah jelas pengertiannya, iaitu melakukan hijrah sesuai dengan maksud agama, dan pengertian ini meliputi pula kepada perintah yang lain, iaitu sesuatu perintah mestilah laksanakan sesuai dengan tuntutan agama. Sesuatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala amat sesuai. Allah perintahkan kepada kita sesuatu amat sesuai. Tidak ada yang tidak sesuai dengan kita. Sebagaimana Allah perintahkan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah adalah sesuai, kerana untuk kepentingan agama Islam. Sebaliknya ada pula hijrah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya, iaitu kerana dunia atau kerana perempuan, seperti mana berlaku kepada Muhajir Ummu Qais tadi. Dia hijrah kerana wanita. Masuk ke dalam pengertian ini segala amal yang dikerjakan kerana kepentingan dunia atau mata bendanya dan kedudukannya. Orang yang hijrah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kepentingan dunia atau mata bendanya dan kedudukannya. Dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas. Berlawanan. Maknanya tidak ikhlas. Hijrahnya tadi bersama Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ikhlas. Yakni kerana Ummu Qais, kerana wanita. Tetapi inilah pula yang menjadi daya pendorong bagi kebanyakan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segera lagi dekat sesuai dengan pengertian dunia itu sendiri. Inilah yang menjadi masalahnya, iaitu orang yang berhijrah tadi kerana untuk mengejar keuntungan dunia, untuk mengejar keuntungan dunia yang dekat, untuk mengejar keuntungan yang segera. Yang ni yang tidak patut berlaku dalam kehidupan kita. Kita hijrah kenapa? Kerana untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ikhlas diri kita meninggalkan perkara yang tak baik kepada perkara yang baik, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengertian dunia. Dunia ini ialah kehidupan sekarang adalah di dalam dunia. Kehidupan sekarang ni adalah di dalam dunia. Menurut pengajaran Islam, dunia bagi orang Islam adalah sebagai alat, bukan tujuan. Dunia ini adalah alat. Alat apa? Alat untuk
menyampaikan kepada tujuan. Mana tujuan dia? Tujuannya adalah akhirat. Dunia ini adalah alat untuk ke akhirat. Nak ke akhirat tak boleh, kena melalui dunia dulu. Melalui dunia, kehidupan dunia, barulah mati, barulah boleh pergi kepada akhirat. Iaitu alat, dunia ini iaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhirat. Tujuan akhir di akhirat. Sebab itu tidak dikehendaki kepada orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata. Tidak dibenarkan kepada orang Islam untuk beramal dan buat kebaikan untuk dunia semata-mata. Sebab apa? Sebab dunia ni adalah alat kepada akhirat. Sebab apa? Dunia ni tempat kita mencari, mengumpulkan sebanyak amal kita, dan di akhirat nanti kita akan dapat hasilnya. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Ini pengertian sebenarnya. Dunia ini ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Perkataan dunia berasal dari perkataan dunun, artinya dekat. Atau dari danaatun, artinya kehinaan. Ini berarti bahawa setiap orang yang beramal akan dunia, kerana orang beramal, maksud dunia, beramal kerana dunia, adalah beramal untuk mendapatkan sesuatu faedah yang dekat. Kita melakukan sesuatu perkara di atas dunia kerana dunia, kerana bukan kerana Allah, maka dia akan mendapat satu faedah yang dekat. Mana yang dekat itu ialah faedah di dunia. Jadi kalaulah kita buat amal kerana Allah, dia dapat dua. Yang pertama, dapat yang dekat, balasan di dunia, imbalannya dapat kesenangan dunia, dan dapat juga di hari akhirat. Kalau kita niat satu untuk dunia, maka dia akan dapat satu dunia saja, dan di hari akhirat kosong, tidak dapat. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita beramal ini mestilah kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia dapat dua, iaitu dapat kepentingan dunia dan juga dapat kepentingan hari akhirat. Perkataan dunia adalah umum, iaitu meliputi apa sahaja yang ada, termasuklah makhluk manusia. Ini pengertian dunia umum, termasuk ialah apa sahaja yang Allah SWT hidupkan, ciptakan di atas dunia ni, maka itu maksudnya dunia. Dunia adalah umum, meliputi apa sahaja yang ada, termasuklah makhluk manusia. Dalam hadis disebutkan satu jenis pasangan hidup orang lelaki, iaitu orang perempuan yang menjadi niat dan qasad orang yang berhijrah, sebagaimana yang telah diterangkan. Adanya manusia, apabila ada manusia di dunia ni, sudah tentulah ada pasangannya, lelaki dan wanita. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, iaitu yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, niat dia berhijrah adalah kerana wanita. Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandungi pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus padahal ia telah masuk ke dalam pengertian dunia. Memberi pula suatu kesimpulan, iaitu
Orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang disukai manusia dan terletak pada kedudukan pertama di antara segala macam syahwat. Ni perempuan ini disebutkan secara khusus, disebutkan secara khusus termasuk dalam pengertian hal dunia, iaitu orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang disukai oleh manusia. Perempuan sebagai lambang kepada syahwat manusia. Kedudukan pertama di antara segala macam syahwat, sesuai dengan perempuan firman Allah Subhanahu Wa Taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada syahwat, iaitu orang-orang perempuan. Okey, baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, wanita ini merupakan perhiasan dunia. Antaranya perhiasan dunia itu ialah wanita. Sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang soleh. Di sini timbul satu pertanyaan mengenai perempuan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini, pertanyaan ini ialah, bukankah perkahwinan satu daripada tuntutan syarak? Yang demikian, mengapakah pula dikatakan daripada tuntutan dunia dan dicela? Kenapa ada orang tanya, kenapa perkahwinan itu satu tuntutan syarak? Kenapa ianya dikatakan tuntutan dunia dan dicela? Sebagai jawapannya ialah bahawa walaupun perkahwinan dari tuntutan syarak, tetapi kerana orang lelaki itu menampakkan hijrahnya kerana Allah, padahal di hatinya tidaklah kerana demikian. Bagi orang yang berhijrah tadi, dia kahwin dengan perempuan tadi, nak perkahwinan itu memang nampak syarak lah. Tetapi niatnya itu adalah bukan kerana Allah. Itulah yang dicela. Hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan dan dia bersengaja menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan maksud hijrahnya. Saja dia sembunyikan niat dia. Dia tak nyatakan niat tadi. Apabila sampai ke Madinah, barulah nyatakan niatnya untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Maka perkahwinan ini dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Perkahwinan Ummu Qais tadi, Muhajir Ummu Qais, adalah perkahwinan yang dikatakan tuntutan dunia serta dicela oleh agama, oleh syarak. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan berkenaan dengan maksud hadis ini, iaitu yang pertamanya, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah adalah kerana untuk menyebarkan dakwah Islam demi kepentingan risalah agama Islam. Yang kedua, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rombongan Nabi itu ada seorang sahabat Nabi yang hijrahnya bukan kerana agama, tetapi kerana untuk mendapatkan seorang wanita yang dicintainya, maka dia akan dapat wanita tersebut dan berkahwin. Maka perkahwinan itu dikatakan kerana dunia dan bukan kerana agama. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam apa jua keadaan, dalam apa jua amalan kita, maka hendaklah kita cuba niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ikhlas inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi, yang dikatakan sebagai faedah kepada kita di hari akhirat nanti. Marilah sesama kita berhijrah daripada melakukan perkara tak baik
kepada perkara yang disukai oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kita kepada hijrah kita kepada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itulah untuk pagi ini, dan insya-Allah kita sambung lagi dalam sesi yang lain, huraian berkenaan dengan perkara amal dan yang berkaitan dengannya insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kejadian saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.